Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba' Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita boleh berjumpa kembali pada sesi perkongsian bahasa Arab menggunakan kitab Nahwu dan Saraf daripada Magelang, iaitu kitab kelas intensif untuk belajar bahasa Arab selama 3 bulan. Dan insya-Allah kita mulakan pada pagi hari ini menggunakan kitab Nahwu Al-Fatih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang menyaksikan siaran live kita pagi ini, sila siapkan kitab Nahwu Al-Fatih. Dan salawat dan salam kita hadiahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai perkongsian kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita kongsikan dan semoga apa yang tuan-tuan dan puan-puan dengarkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, kita semalam kita dah habiskan sebahagian daripada ismun mabniyun atau isim mabni. Yang pertama kita dah belajar dhamir, ismun dhamir, isim dhamir, iaitu kata ganti nama. Jadi kata ganti nama ni dia mabni, tak akan berubah-ubah akhiran dia, hujung dia. Lepas tu kita dah belajar ismul isyarati, iaitu kata tunjuk, zalika huwa dan sebagainya. Dan semua perkataan zalika, tilka, hadhihi, hadha, yang semua kata tunjuk tu ujung dia tak akan berubah. Lepas tu kita dah belajar juga ismul sampai sana ya, isim isyarah. Lepas tu hari ini kita akan belajar ismul mausul. Isim mausul ni macam yang kalau tuan-tuan dan puan-puan baca Al-Quran itu macam allazi, allazina, selalu allazi, ya ayyuhallazina amanu, allazina, dan juga allazi, ya, allati. Banyak dalam Al-Quran yang boleh tuan-tuan dan puan-puan jumpai isim mausul ni di dalam ayat-ayat Al-Quran, ya. Dan insya-Allah pelajar kita Syahir akan menjelaskan apa tu isim mausul dan apa saja isim mausul tersebut. Cuma yang perlu kita ketahui, kalau dari segi kaedah dia, isim mausul ni termasuk kepada ismun mabniyun, iaitunya perkataan yang tak berubah ujung dia. Jadi kalau allazina tetap allazina, tak akan berubah jadi allazinu, allazini, tapi tetap allazina, tak akan berubah-ubah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita dengarkan syarahan daripada Syahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan mulakanlah hari ini dengan pelajaran yang terbaru kita, adalah pelajaran isim mausul, antara isim-isim yang mabni lah. Baik.
Baik. Jadi kita buka lah pada buku Tabel Nahwu Al-Fatih pada muka surat yang ke-94. Baiklah, jadi kat situ dia ada isim mausul ini antara isim-isim yang mabni lah. Jadi pembahasan isim mausul ni memang banyak sangat lah kalau kita jumpa dekat Al-Quran. Memang banyak. Alladhi, biasanya yang kebanyakannya alladhi, alladzina lah. Mungkin bagi tuan-tuan puan, kalau ada yang, kalau tuan-puan baca Quran, memang ada lah, banyak lah bab isim mausul ni. Dan isim mausul ni dia ada, orang panggil, dia ada silah tau, isim mausul. Jadi silah tu apa? Nanti kita akan belajar lah. Pertama kita kena tengok pada ta'arif dia dululah. Okey, penting sekali ta'arif dia lah. Okey. Isim mausul adalah isim yang menunjukkan pada sesuatu tertentu dengan perantara silah. Isim mausul ni dia nak menerangkan, dia macam nak menunjukkan pada satu benda dengan perantara silah. Silah ni yang akan menjelaskan mausul lah. Nanti kita akan tengok. Kalau kita faham terjemahan dia, insyaAllah kita faham bab isim mausul ni. Silah tu apa? Penjelas mausul. Boleh silah untuk mausul ni pula boleh juga jadi jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jar majrur ataupun zaraf. Dan isim mausul di samping mempunyai silah, maknanya setiap ada isim mausul mesti ada silah. Ia juga mempunyai aid, domair yang kembali pada isim mausul. Jadi dekat silah tu, penjelas mausul tu ada aid, kita panggil. Aid ni ada satu domair, yang mana domair tu akan kembali kepada isim mausul lah. Okay. Contoh dia apa? Hal sami'ata ma qultuhu. Jadi hu ni domair kembali kepada ma. Okey. Lepas tu untuk aid tidak mesti ada. Contoh, a'lamu ma la ta'lamu. Jadi ada juga bahagian-bahagian yang aid ni tak ada. Jadi ada bahagian, ada sebahagian keadaan aid tak ada. Contohnya apa? A'lamu, aku lebih mengetahui, ma la ta'lamu, apa yang kamu tidak mengetahui. Jadi maknanya tak ada domain yang kembali kepada ma lah. Okey. Jadi kita kena tengok isim mausul ni dia ada macam-macam jenis lah. Yang pertama khas. Apa khas ni? Khas ni apa sebenarnya? Khas ni maknanya isim mausul yang khas lah. Macam yang ini khas untuk muzakkar dan ini muannas. Dia ada penggunaan-penggunaan yang khas lah. Itu maksud dia. Jadi kita kena tengok yang muzakkar dululah. Okey, muzakkar alladhi ni untuk mufrad maknanya yang. Kalau kita nak pakai benda tu untuk muzakkar lelaki, pakai allazi lah. Lepas tu kalau untuk musanna ataupun untuk tasniah, untuk dua orang, kita pakai alladzani ataupun alladzaini. Alladzani apabila i'rab dia jadi rafa', apabila rafa' kita gunakan alladzani. Dia jadi mabni atas perkataan ni lah, alladzani. Kalau nasab ataupun jar jadi alladzaini. Dia mabni kepada alladzaini. Jadi lepas tu yang ketiga jamak lah. Alladzi dengan al-uli. Ini untuk jamak lelaki. Alladzina boleh, al-uli boleh. Okey. Lepas tu muannas pula untuk dah muzakkar, ini untuk muannas. Allati. Allati bila kita nak gunakan isim mausul untuk satu orang perempuan ataupun benda-benda yang muannas ada ta marbutah, pakai allati. Dan untuk musanna kita pakai allatani ataupun allataini. Lepas tu itu untuk musanna. Kalau yang ni kan alladzani, alladzaini, ini allati, allatani dengan allataini. Lepas tu untuk jamak pula ada allawati, allati dengan allai. Ini semua khas untuk jamak perempuan lah. Lepas tu
Al-mushtarak ni dia macam bukan khusus. Jadi apa dia nak terangkan kat al-mushtarak ni? Dia apa macam ma ni kan? Dikata apa? Li ghairil aqili ghaliban. Biasanya digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal lah. Macam meja, kipas, barang-barang yang tak berakal. Lepas tu kalau man lil aqili ghaliban, kebiasaannya pakai untuk yang berakal. Contohnya untuk manusia. Untuk manusia lah. Lepas tu kalau ayu pula lil aqili wa ghairihi. Untuk kalau ayu ni macam umum, nak pakai untuk yang berakal boleh, yang bukan berakal pun boleh. Cuma dia ada bagi nota kaki dekat situ tau. Kita tengok. Dia kata nota kaki kat situ isim mausul yang ni tidak mabni. Ayu ni dia tak mabni pun. Jadi kalau i'rab dia rafa' kita letaklah ayu. Kalau dia nasab kita letaklah ayah. Bila jar letak ayi. Isim mausul yang ni sahaja yang tidak mabni lah. Okey. Jadi itu adalah jenis-jenis isim mausul lah. Okey. Pertama sekali kita tengok macam mana susunan i'rab dia lah. Kita tengok susunan i'rab dia lah. Kita ambil satu contoh yang muzakkar mufradnya. Okey. Contohnya alladhi, yang kita pakai allazi. Baka, telah menangis. Alladhi, orang yang. Alladhi ni tahu tak jadi apa? Dia jadi fa'il. Dia jadi fa'il. Maknanya isim mausul yang ni dia berubah jadi fa'il lah. Isim mausul boleh jadi fa'il, maf'ulun bih lah. Boleh. Boleh pun boleh. Boleh jadi isim inna pun boleh. Apa tugas? Apa yang isim boleh jadi? Isim mausul pun boleh jadilah. Kalau yang kat sini dia boleh jadi fa'il. Baka, telah menangis. Alladhi, tengok kita tak jumpa fa'il lagi. Alladhi ni boleh jadi dijadikan sebagai fa'il. Isim mausul jadi fa'il. Cuma setiap mausul ada silah. Okey, jadi silah ni apa? Benda yang menerangkan mausul. Apa yang terjadi kepada al-lazi ni? Apa yang terjadi kepada orang ni? Orang yang ni. Orang yang ni dia terjadi apa? Mata ibnuhu, telah mati ataupun telah meninggal anaknya. Okey, ini silah dia. Sebab apa? Jumlah ni menerangkan isim mausul tersebut. Dialah menerangkan al-lazi ni. Telah menangis orang yang apa? Yang anaknya mati. Jadi dia kata silah ni dia ada domer, akan ada domer yang kembali kepada isim mausul. Ibnuhu, hu tu domer. Yang mati anaknya. Nya tu siapa? Dia orang yang tu lah. Al-lazi ni. Jadi ini silah, ini mausul. Yang domer ni kita panggil apa? Kita panggil dia ain. Macam tu. Jadi silah dengan mausul jadi fa'il kepada bakal lah. Itu kalau yang rumit sikit lah. Kalau yang ni kita pakai alladhi fa'il. Lepas tu mata ibnuhu ni silah. Okey, silah untuk isim mausul. Dia yang menerangkan isim mausul tu. Sebab apa? Yang mati anaknya itu anak siapa? Anak al-lazi ni lah orang yang ni. Jadi dia menerangkan al-lazi. Jadi kita buka pada muka surat yang ke-94 Lepas tu kita tengok lagi yang musanna. Marida alladzani ummuhuma zahibatun. Marida ni fi'il, alladzani jadi fa'il. Alladzani jadi fa'il, ummuhuma jadi mubtada', zahibatun jadi khabar. Mubtada' dengan khabar jadi jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ni jadi apa? Jadi silah kepada mausul alladzani. Kan dia kata silah boleh berupa jar majrur boleh, zarah boleh, isim boleh, jumlah ismiyah boleh, jumlah fi'liyah pun boleh. Ni jumlah ismiyah lah. Kalau yang ni jumlah fi'liyah, dia punya silah tu jadi jumlah fi'liyah. Lepas tu contoh, kalau dekat sini, kalau yang ni jadi fa'il jugalah. Kalau dekat sini jadi fa'il, kalau yang kat sini jadi apa? Akramtu alladzina 'allamani. Aku memuliakan orang-orang yang apa?
yang mengajarku. Allamani, orang-orang yang mengajarkan aku. Okey, jadi akramtu ni dah sekali dengan fa'il dah. Dah jelas fa'il dia tu. Akramtu, saya telah memuliakan. Allazina jadi apa? Allazina jadi maf'ulun bih. Allazina jadi maf'ulun bih. I'rab dia mansub, jadi kena pakai minta maaf, allazaini allazaini jadi maf'ulun bih. I'rab dia mansub, jadi kena pakai dengan yanun lah. Allazaini allamani, dua orang yang mengajarkan saya. Jadi dua orang yang apa yang mengajarkan saya? Allamani jumlah fi'liyah, jadi silah kepada mausul. Jadi kan ada domer, orang kata ada domer yang kena kembali kepada mausul. Ini ada domer lah, ada domer tasniah. Kan allama untuk satu orang, huwa kalau huma jadi allama, kan? Ni tu jadi maf'ulun bih. Kita tengok fa'il dia. Ni ada domir huma dekat situ. Allama kembali kepada alladzani. Alladzaini, dua orang yang mengajar tu lah. Itu dia. Lepas tu kalau kita tengok last sekali yang jamak alladzina kafaru yu'azzabun. Orang-orang yang kafir diazab, akan diazab lah. Okey, alladzina. Okey. Jadi dia tengok, dia ada bagi tahu dekat sini alladzina permulaan ayat. Jadi kita samakan dengan isim-isim yang lain. Kalau isim-isim yang lain kalau berada di awal ayat, dia jadi apa? Dia jadi mubtada. Sebab apa? Dia isim yang berada di awal ayat. Ini isim. Dia sahlah jadi mubtada. Tengok ada alif lam lagi. Isim makrifah kan kebanyakannya mubtada. Dia boleh jadi mubtada. Alladzina kafaru. Kafaru ni jadi silah kepada mausul. Dia tak boleh letak yu'adzibun sekali jadi silah kepada mausul, tak sesuai. Dia sebab apa yu'adzibun ni kena jadi yu'adzabun ni kena jadi khabar kepada alladzina. Sebab apa? Mausul dengan silah yang akan jadi mubtada, dan yu'adzabun ni adalah khabar dia lah, khabar kepada alladzina. Contoh, alladzina, orang-orang yang apa sebenarnya? Orang-orang yang kafir, yang mereka kafir itu akan diazab. Yu'adzabuna. Jadi ada domer ni kembali kepada isim mausul juga. Waw dengan nun kembali kepada allazina, kan sama-sama jamak. Allazina yu'adzabuna. Okey, jadi ini adalah silah kepada mausul. Lepas tu jadi mubtada. Lepas tu yu'adzabun ni jadi khabar kepada alladzina. Macam tu. Kita tengoklah. Dia akan apa yang ayat tu perlukan lagi. Dan yang muannas pun samalah. Atau kita tengok yang ni, mustarak ni. Okey. Pakai ma istami' ma aqulu laka. Okey. Dia kata apa? Istami', kamu dengarlah. Dengarlah apa? Ma, apa? Aqulu laka, apa yang tu nak kena dengar? Apa yang aku katakan kepada kamu. Jadi ma ni kan isim mausul. Ini maknanya apa yang lah, sebab tak berakal kita pakai apa. Okey. Ma ni kan isim mausul. Jadi dia nak menerangkan. Dia suruh dengar apa? Apa yang aku katakan kepada kamu. Ini jumlah fi'liyah. Ini fi'il dengan fa'il, ini jar majrur, jadi jumlah fi'liyah. Jadi silah kepada mausul. Lepas tu mausul ni jadi apa pula i'rab dia? Dia jadi mahal nasab. Sebab apa mahal nasab? Sebab istami' tu fi'il amar. Jadi fi'il amar dalam dia dah ada fi'il dan fa'il. Okey. Jadi lepas dia adalah maf'ulun bih. Ma tu adalah maf'ulun bih. Fi'il fa'il maf'ulun bih. Okey. Jadi itulah. Itu contoh dia lah. Ma untuk li ghairil aqili ghaliban. Lepas tu ni dia ada kasih syarahan lagi. Cara nak menerangkan. Okey. Baka allazi mata ibnuhu. Okey. Allazi isim mausul. Mabni, tengok dia dah bagi tahu mabni sebagai fa'il. Okey, ini fa'il lah, jadi fa'il.
Lepas tu mata ibnuhu tu jadi apa? Silah. Silah berupa jumlah fi'liyah. Tengok ni fi'il, ni fa'il dia. Okey, domir hu. Ni domir hu dia. Tu hu sebagai aidnya. Maknanya domir tu kembali kepada isim mausul. Macam itulah dia. Lepas tu kita akan terus tengok kepada itulah latihan. Okay, kita tengok latihan. Ini ada soal jawab macam biasalah, tuan-tuan dan puan-puan boleh buat. Dan yang ini dia kata cari isim mausulnya. Okey. Jadi ini apa ni lah? Ini adalah apa ni, latihan tuan-tuan dan puan-puan boleh buatlah dekat rumah. Okey. Jadi yang pertama kita tengok ihris, ya. Ini ihris fi'il amar. Makna dia rakuslah ataupun apa ni? Kita jadikanlah benda tu keinginan yang kuat. Nak jadikan apa? Ihris ala. Okey, ala ni huruf jar kan? Ma ni isim mausul. Apa yang apa kan? Ma ni nak menerangkan apa? Apa sebenarnya yang kita kena keinginan yang kuat tu? Kita nak inginkan kuat benda apa? Ma yanfa'uka. Yanfa'u fi'il mudhari' ka. Jadi maf'ulun bih. Jadi yanfa'u ni kan fi'il mudhari'. Fa'il dia mana? Fa'il dia ada dalam domir tu, domir huwa. Nafa'a yanfa'u, yanfa'u ada domir huwa. Domir huwa tu kembali kepada mana? Kepada ma. Jadi domir huwa tu adalah aid lah. Okey, dah ada fi'il, dah ada fa'il, ada maf'ulun bih, dah jumlah lengkap, jumlah fi'liyah, jadi silah kepada mausul. Okey, lepas tu yang ini jadi apa? Mausul ni jadi sekarang ni dia jadi isim majrur. Sekarang ni dia dah jadi isim majrur sebab apa? Ada huruf jar. Jadi cuma dia tak berubah je, tapi dia dalam keadaan jar sekarang ni. Tamaklah, boleh juga. Tamaklah ke atas apa yang memanfaatkan kamu. Maknanya kalau ada sesuatu manfaat tu kita nak ambil cepat-cepat. Kita akan curi, kita akan ambil peluang kita, ambil benda tu. Dapatkan benda yang bermanfaat tu. Itulah dia. Jadi ma ni isim mausul, mabni. Sebagai apa dekat sini? Ni sebagai isim majrur lah. Lepas tu yang fa'uka ni jadi silah berupa jumlah fi'liyah. Lepas tu dhamir huwa dekat sini kembali kepada ma isim mausul. Okey. Jadi macam biasa yang tak faham terjemahan boleh cek dekat bawah ni lah. Alhamdulillah banyaklah kosakata-kosakata yang disediakan. Jadi itu sajalah daripada saya untuk penerangan isim mausul ni. Saya serahkan kepada Ustaz Agong, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita akan syarahkan kembali. Macam mana pasang je? Okey. Tadi dah jelaskan oleh Syahir apa tu isim mausul. Isim mausul itu isim yang menunjukkan satu perantara antara satu dengan perantara, silah. Jadi contoh yang pertama, baka. Baka ni maksud dia menangis. Bakal ladhi mata ibnuhu. Yang mana isim mausul dia? Isim mausul dia yang alladhi ni, tuan-tuan. Ini isim mausul dia. Alladhi, ya. Ini isim mausul.
Jadi kalau kita nak, ada marker warna hitam tak? Jadi kalau kita nak cuba mengi'rabkannya, ini bakal ni fi'il madi mabni ala al-fathi. Ada? Fi'il madi mabni ala al-fathi al-muqaddari. Al-muqaddari itu maksud dia apa? Yang tersembunyi. Sepatutnya dia ni ada fathah. Sebabkan fi'il madi itu mabni al-fathah. Jadi sepatutnya sini ni fathah sini. Cuma fathah dia tak tampak. Jadi dia fi'il madi mabni al-fathi al-muqaddari. Kita fokus dia kepada alladhi ni. Inilah dia yang kita nak belajar. Alladhi ni apa dia? Dia ismul mausul. Kita sebutkan dulu jenis dia. Isim mausul, ismul mausul. Lepas tu dia ni mabni. Sebabkan dia termasuk isim mabni kan? Mabni yang tengok baris akhir dia. Baris akhir dia ya. Huruf terakhir dia ya. Huruf ya ni baris dia apa? Baris sukun. Jadi mabni ala sukun. Ala sukun ni. Kita macam semalam, kita buat keadaan dia. Keadaan dia macam mana? Fi mahalli, sebagai apa di sini ni? Fi mahalli, sebagai apa dia? Fi mahalli. Kalau kita nak apa kan? Baka telah menangis. Siapa yang menangis? Yang menangis itu adalah alladhi, orang yang. Itu yang menangis. Jadi alladhi ni sebagai fa'il juga kedudukan di sini. Jadi kedudukan isim mausul sini ni dia sebagai fa'il. Jadi dia fi mahalli fa'il. I'rab dia apa? I'rab dia rafa'. Jadi fi mahalli raf'il fa'il. Fi mahalli raf'il fa'il. Jadi telah menangis. Siapa yang telah menangis? Orang yang. Orang yang. Macam tu itu. Okey, setakat ni ya. Jadi ini macam untuk isim mausul sama macam semalam. Kalau semalam isim dhamir mabni ala sukun, mabni ala al-fathi macam tu Cuma fi mahalli dia tu yang berbeza-beza. Fi mahalli raf'il fa'il, fi mahalli nasbil maf'ulin bih, fi mahalli jar mudhaf ilaih, fi mahalli banyak fi mahalli tu sesuai dengan yang kita belajar level 1, 2 dan 3. Okey. Mata ni apa pula? Mata ni kan fi'il madi ni. Mati, meninggal, wafat. Fi'il madi telah meninggal Mabni ala apa ni? Tengok huruf terakhir dia. Mabni ala al-fathi. Dia mabni ala al-fathi ya. Tuan-tuan dan puan-puan mabni ala al-fathi. Telah meninggal. Siapa yang meninggal? Siapa? Anaknya. Anaknya yang meninggal. Jadi ini sebagai fa'ilun. Dia fa'il lah. Fa'il i'rab dia apa? I'rab dia rafa' kan? Kita buat dia rafa', maknanya dia marfu'un. Alamat rafa' dia apa? Tengok baris terakhir dia, iaitunya dhammatun. Macam tu saja, bid dhammah. Okey tuan-tuan dan puan-puan ini banyak juga ni. Okey. Lepas tu yang hu ni jadi apa dia? Yang hu ni kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat lagi yang semalam kita belajar kata ganti nama. Hu tu ada sini ni. Di sana tu. Hu ni adalah ini dhamir nya. Makna dia nya. Dhamirun. Dia dhamir, dia
Mabni kan tuan-tuan dan puan-puan? Mabniun. Ala apa ni mabni dia? Alat dhammi. Alat dhammi, dhammah maksud dia. Mabni alat dhammi. Okey. Sebagai apa di sini ni? Dia kena buat juga fi mahalli ni. Sebagai apa dia? Fi mahalli. Kalau hu dengan kata ini kan ni kata ganti nama. Sebelum dia ni kata nama macam ni, ibnuhu, kitabuhu, baituhu, rumahnya. Yang nya tu sebagai mudhaf ilaih. Jadi kalau kepunyaan, kalau menyatakan kepunyaan, bukunya, rumahnya, keretanya, yang nya tu atau keretaku, kereta saya, yang saya tu kata ganti namanya dengan saya tu, itu tu sebagai mudhaf ilaih. Jadi dia kalau mudhaf ilaih fi mahalli jarri mudhaf ilaihi. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Cuma yang fokus kita belajar hari ni iaitu ismul mausul dia ni. Ni dia isim mausul. Jadi isim mausul ni ada juga dia sebagai fa'il. Sesuaikan kedudukan dia dalam ayat tu. Kalau dia sebagai isim fa'il, sebagai fa'il, kita buatlah sebagai fa'il di bawah dia. Okey. Cuma dalam kitab ni tadi Ustaz, dia ada cakap, ada silah, ada aid istilah dia. Okey, kita jelaskan. Ini isim mausul. Telah menangis orang yang. Masih tak jelas lagi orang yang. Kena ada penjelas dia. Sama ada penjelas dia tu berupa ayat, sama ada penjelas dia tu berupa huruf jar dengan isim majrur, sama ada penjelas dia tu berupa zaraf dengan isim dengan mudhaf ilaih. Boleh saja penjelas dia, siapa saja penjelas dia. Penjelas dia tersebut, kalau sini ni telah menangis orang yang siapa? Orang yang mana? Orang yang meninggal anaknya. Ini sebagai penjelas dia. Penjelas tu dinamai silatun, silah. Itu dinamai dengan silah. Itu dinamai dengan silah. Penjelas tu Okey. Sekarang penjelas dia ni dalam bentuk apa? Jumlah fi'liyah. Kenapa jumlah fi'liyah Ustaz? Sebabkan ayat dia ni diawali oleh fi'il madi. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Lepas tu Ustaz ada pula aid. Aid ni apa dia? Iaitunya kata ganti nama yang kembali kepada isim mausul. Jadi telah menangis orang yang. Siapa dia? Yang dianya yang telah meninggal anaknya. Jadi aid dia mana? Yang hu ni Anaknya tadi, orang yang menangis tadi. Anaknya orang yang menangis tadi tu. Nya tu balik kepada orang yang tadi tu. Okey. Cuma tuan-tuan dan puan-puan paling penting tu tahulah silah dia mana. Sebabkan aid tu jarang ada. Kadang-kadang dia ada, kadang-kadang dia tak ada. Suka-suka hati dia. Kalau dia lapar dia datang, kalau tak lapar dia tak datang-datang tu. Macam tu Okey. Dalam kitab tu pun Ustaz ada istilah dia khas dengan mushtarak. Apa maksud dia? Tadi dah jelaskan dengan saya sebenarnya. Kalau yang khas ni sesuaikan dia sesuaikan dengan jantina dia. Kalau dia muzakkar, dia gunakan allazi, alladzani, alladzina. Kalau dia muannas, dia gunakan allati, allatani, allati, macam tu Kalau al-musyarak ni apa dia? Al-musyarak ni boleh dua-dua sekali, muzakkar dengan muannas. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan Cuma tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, tadi pun dah jelaskan oleh Syahir, bahawasanya ada satu daripada sekian banyak isim mausul tu, ada satu yang dia tu tak mabni. Dia boleh berubah-ubah. Itu tadi apa? Ayu tu. Tadi jelaskan oleh Syahir, ayu. Ayu tu boleh berubah jadi ayah ataupun ayyi. Boleh. Tapi kalau yang lain tak boleh. Kalau macam man tak akan berubah jadi macam allati tak akan berubah jadi allatiyu, allatiyah tak akan. Jadi cuma ayu dengan ayya ataupun ayyi. Ayu saja yang akan berubah-ubah. Okey tuan-tuan dan puan-puan itu saja sedikit penjelasan tambahan daripada saya. Okey. Sila saya.
Baik, kita sambung pelajaran yang kedua untuk pagi ni. Okay, kita tengok kita dah lepas kepada isim mausul. Dan sekarang kita akan sambung dengan isim syarat lah. Okey, bab isim syarat. Isim syarat, isim yang menunjukkan makna syarat. Okey, ada yang menjazamkan dan ada juga yang tidak menjazamkan. Maknanya ada kalimat-kalimat yang menunjukkan makna syarat lah. Apa makna syarat ni? Nanti kita akan tengok apa sebenarnya dia nak sampaikan. Okey. First sekali kita tengoklah dulu. Yang mana ini yang menjazamkan lah. Jadi isim syarat pun macam al-lazina, macam isim mausul juga perlukan ada kalimat-kalimat khas dia. Ini pun adalah yang mana zaraf zaman. Kalau kita pernah belajar ada fi'il, ada amil jazam yang menjazamkan dua fi'il, ada yang menjazamkan satu fi'il kan. Jadi itu antara yang termasuk dekat isim-isim syarat lah tu. Macam itulah juga yang ni. Ada yang menjazamkan, ada yang tak menjazamkan. Yang menjazamkan ni ada tiga perkara lah, ada tiga bahagian. Pertama, gunakan untuk masa. Yang kedua, gunakan untuk tempat. Makan ni tempat lah. Yang ketiga, selain tempat dan masa, selain zaraf lah. Okay. Yang dikhususkan untuk tempat, kita pakai ayana dan ataupun mata. Jadi ini menjazamkan lah. Ayana, bila saja. Bila-bila pun tazhab, kamu pergi, azhab, maka saya akan pergi. Maknanya apabila ada syarat, dia kena ada syarat lah. Mata, bila-bila ataupun jika. Tuqariqni ahzan, tufariqni ahzan. Bila kamu menjauhkan saya sedih, ahzan. Tengok ni semua menjazamkan. Ni asalnya tufariquni, tapi disebabkan ada isim syarat tu, dia jadi tufariq. Ni pun asalnya ahzanu, lepas tu disebabkan masuk mata ni jadi ahzan. Kalau kita guna untuk zaraf makan, untuk tempat pula, anna, di mana saja. Anna tuti'illaha tafuz. Anna, di mana saja tuti'illah, kamu taati Allah, tafuz, maka kamu akan berjaya. Tengok, tafuzu, asalnya tafuzu, ni asalnya tuti'u, jadi tuti'. Okey, sama macam ni. Aina yazlim ahadun yakhsar. Ini jadi syarat, ini jadi jawab. Okey, ini ada apa ni orang panggil? Ada juga yang dipanggil isim syarat dan ada juga huruf syarat. Kalau yang ni isim lah. Okey. Haitsuma, di mana saja, tattaqillaha tuflih. Semua menjazamkan. Lepas tu yang selain digunakan untuk tempat dan masa, apa? Kita tengok man. Barang siapa? Man yarham yurham. Barang siapa yang menyayangi akan disayangi. Ma, apa saja. Ma yus'idka yukhzini. Tengok, yus'id pakai jazam. Semua menjazamkan dua fi'il. Okey. Lepas tu tengok ni ada lagi ayat ni. Tengok dia ada tunjuk ayat ni. Okey, kita tengok apa dia nak kasih tahu pasal ayat ni. Okey, dia kata pemaknaannya, maknanya dalam segi memberi makna tu menyesuaikan dengan kalimat setelahnya. Dia sesuai dengan kalimat lepas dia. Contohnya apa? Ayya rajulin tusahib yu'assirka. Okey, jadi makna dia apa?
Siapa saja lelaki yang kamu temani akan mempengaruhimu. Maknanya untuk ayah ni pula, makna dia tak kasih sebab terpulang kepada jumlah lah. Kita kena tengok jumlah yang sesuai. Jadi kalau sesuai, makna dia alhamdulillah. Sesuai lah. Jadi bukan makna dia ada maknanya apa ni? Makna dia kita boleh bagi ikut kesesuaian ayat dia. Okey, ini yang menjazamkan. Okey. Ini yang tak menjazamkan. Ada juga yang isim-isim syarat tapi tak menjazamkan. Dia macam perlukan syarat. Okey, kalau engkau buat perkara ni, kamu pasti akan dapat benda ni. Dia macam tu segi dalam terjemah dia. Kalau kamu meninggalkan ini, maka kamu akan berjaya. Contohnya macam tu. Jadi itulah dia susunan syarat. Isim syarat. Kalau kamu buat perkara ni, kamu akan dapat benda ni. Kalau kamu tak buat perkara ni, kamu tidak akan mendapat perkara ni. Macam tu dia punya cara. Memang semua lebih kurang konteks ayat dia macam tu. Contohnya apa? Idza tajtahidu tanjahu. Jikalau kamu bersungguh-sungguh ataupun berusaha, tanjahu, maka kamu akan berjaya. Kalau kita bersungguh-sungguh, kita akan dapat kejayaan. Macam tu. Jadi yang pertama ni syarat kita panggil, yang kedua ni kita panggil jawab lah. Kullama tiap-tiap ataupun jika qara'tu al-Qur'ana zada imani. Jika qara'tu al-Qur'an ni jadi syarat lah. Dia jadi syarat lu. Zada imani jadi jawab. Tiap kali qara'tu al-Quran, saya telah membaca al-Quran, zada imani, menambahkan keimanan saya. Okey. Itulah dia. Jadi dia ada dua jenis, satu yang menjazamkan dan satu yang tak menjazamkan. Cuma kita perlu apa ni lah, cuba menghafal dia punya apa ni lah, kalimat-kalimat syarat dan jawab dia. Dan ini kena masuk pada fi'il mudhari' lah ya. Kalau nak menjazamkan kena masuk fi'il mudhari'. Macam mana nak masuk fi'il madhi kan? Fi'il madhi tak boleh jazam. Okey, lepas tu ni ada penerangan. Ayyana tadhhab adhhab. Okey, ayyana ni apa? Isim syarat. Menjazamkan dua fi'il. Iaitu tazhab. Tazhab tu fi'il mudhari' majzum, menjadi syarat. Ini kita panggil yang fi'il pertama, maknanya kita cakap dia syarat. Adhhab fi'il mudhari' majzum menjadi jawab. Ayyana isim syarat, tadhhab ni fi'il mudhari' jadi syarat, ini jadi jawab. Sebab apa? Kalau kita buat benda ni, barulah kita dapat benda ni. Maka syarat dia kita kena buat benda ni, barulah dia akan kita akan jawab yang kita akan dapat benda ni. Dengan syarat engkau pergi, aku akan pergi. Macam itulah dia. Okey. Itu adalah dari segi huraian lah. Huraian macam mana kita nak bagi tahu kan. Dia ada ajar. Lepas tu ini pula dia kata apa? Latihan. Dia ada latihan. Okey. Ini tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba. Ni semua dekat pelajaran-pelajaran yang inilah bab isim syarat ni. Lepas tu dia kata cari isim syaratnya. Isim syarat di mana? Man sabara zafira. Okey, man isim syarat, sabara yang bersabar jadi syarat, zafira maka dia akan berhasil, maknanya akan berjaya lah. Lebih kurang macam tu. Kalau kita bersabar untuk menjadi alim, kita akan berhasil, kita akan dapat hasilkan alim kita tu. Macam tu. Itulah dia. Ini syarat, ini jawab. Jadi kalau ini fi'il madhi, maknanya kalau fi'il madhi tak berubah lah. Sebab fi'il madhi tu mabni. Kalau fi'il mudhari' tu baru dia menjazamkan. Okey, itu sajalah pembahasan dari saya untuk hari ni, untuk tajuk isim syarat ni. Kita serahkan balik kepada Ustaz Agong lah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, sekejap lah. Okey. Jadi itu nama dia ismu syarti.
Isim syarat Tadi dah cukup banyak jelaskan oleh Syahir. Saya cuba jelaskan dengan contoh dia. Okey. Jadi isim syarat. Yang pertama, isim syarat dia sini ni man yarham yurham. Lepas tu ayyana tadhhab azhab. Okey. Lepas tu idza do tanjahu. Okey. Jadi adatus syarat. Adatus syarat ni dia ada dua bentuk dia. Tadi macam jelaskan, ada yang dia tu menjazamkan fi'il selepas dia atau fi'il mudhari' selepas dia. Ada yang dia tu tak menjazamkan. Macam ni ni tak menjazamkan ni. Jadi ada yang menjazamkan, ada yang tak menjazamkan. Itu adatus syarat. Syarat tu apa dia? Dia menyatakan syarat dan juga jawapan daripada syarat tu. Maksudnya menyatakan sebab dan akibat dia. Okey. Yang pertama, ayyana. Bila mana saja. Ayyana bila mana saja. Tadhhab azhab. Kamu pergi, saya pergi. Jadi kalau yang menjazamkan fi'il mudhari' ini, dia ada dua fi'il mudhari' yang dijazamkan. Yang mana dia? Kita cari dua fi'il mudhari' yang jazam. Ini satu lagi yang ni ada dua fi'il mudhari' yang jazam. Ini nama dia apa ni? Ayyana adatus syarti. Adatus syarti. Dan dia mabniun alal fathi. Okey, dia mabni alal fathi Setakat tu saja. Tadhhab ni apa dia? Ini fi'il mudhari'. Ni fi'il mudhari'. Sebab ada ta Ada ta di awalan dia, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dia kalau dia menjazamkan, maknanya fi'il mudhari' ini majzum. Maknanya fi'il mudhari' majzumun. Okey, fi'il mudhari' majzumun. Okey. Majzum dia, tanda majzum dia apa? Sukun. Fi'il mudhari' majzum bis sukun. Azhab pun juga sama. Fi'il mudhari' sama juga, majzum sama juga, bis sukun sama juga. Okey. Cuma setiap fi'il mesti ada fa'il. Boleh tuan-tuan cari fa'il dia mana? Kalau yang ni fa'il dia mustatir anta. Kalau ni fa'il dia apa? Mustatir ana. Jadi maksud dia apa? Bila mana kamu pergi, saya pun pergi. Jadi syarat dia kalau kamu pergi, saya pergi. Macam tu kalau yang nombor dua ni sama juga. Sama. Mayarham yurham. Ini ada tusyarti. Ada tusyarti mabniun ala sukuni. Ini apa dia? Sama dengan yang tu juga. Fi'il mudhari' majzum bi
as-sukun. Ini pun juga sama. Fi'il mudhari' majzum bisukun. Fa'il dia saja yang berbeza-beza. Kalau ini fa'il dia apa? Siapa yang dia menyayangi, berarti fa'il dia mustatir huwa ya. Mustatir huwa. Sini ni yurham ni, ini fi'il majhul, pasif. Siapa yang menyayangi, maka dia disayangi. Jadi sini ni yang ada naib fa'il. Naib fa'il ya. Saya buat nun panjang macam tu je. Jadi naib fa'il dia apa? Huwa. Naib fa'il dia adalah huwa. Jadi sesiapa saja yang dia menyayangi, maka dia disayangi. Okey. I'rab dia sama saja. Ini pun juga, ini ada tu syarti. Ini pun juga ada tu syarti. Sama semua. Mabniun ala as-sukuni. Sukun di ujung dia kan sukun ni. Tajtahid dia fi'il. Dia tak menjazamkan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sini fi'il mudhari' dia. Fi'il mudhari' dia rafa' sebab dia tak dikacau. Jadi dia marfu' sebab dia tak dikacau. Bid dhammah. Ini pun juga fi'il mudhari' marfu' bid dhammah. Jadi sama saja. Dah. Okey. Sini fa'il dia apa? Kalau kamu, jadi fa'il dia adalah mustatir anta. Mustatir anta ya. Kalau sini sama juga mustatir anta fa'il dia. Jadi jika kamu bersungguh-sungguh, maka kamu akan berjaya. Dah jelas? Jika kamu bersungguh-sungguh, maka kamu akan berjaya. Maka, jadi ada maka. Jadi syarat tu macam tu, ada maka dia sana. Jika kamu bersungguh, maka kamu akan berjaya. Okey, jadi inilah, macam inilah bentuk cara nak i'rabkannya. Jikalau ada adatus syarti atau isim syarat, boleh juga ismu syarti, boleh adatus syarti. Yang manalah tergantung tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Itu saja dulu. Okey. Tentu saja. Okey. Kita silakan pada Syahir ya, untuk teruskan terakhir hari ini. Okey, baik. Jadi kita akan sambung. Yang mana ini apa ni lah, bab istifham ataupun bab kata tanya. Kan sebelum ni rasanya kita pernah sebutkan perkataan-perkataan yang dikhususkan untuk bertanya. Okey. Istifham ataupun kata tanya lah. Okey. Baiklah. Istifham kata tanya. Istifham ada yang berupa isim dan ada juga yang berupa huruf. Huruf yang mana? Hamzah dan hal. Isim istifham hukumnya mabni. Okey. Okey, ini dia hanya nak bagi tahu kita isim istifham ni, ini semua ada jenis-jenis dia lah. Nanti insya-Allah petang nanti kita akan cuba mengulang balik lah. Kita cuba mengulang balik huruf-huruf istifham kan. Cuma dia hanya nak bagi tahu dekat sini makna sajalah. Makna Contohnya hamzah, makna dia apakah? Ini kalau dalam ayat kita panggil ha'a lah. Hamzah adakah, apakah? Hal adakah? Ma ataupun madza apa? Man dan manza siapa? Mata bila ni bahasa Indon, kapan? Jadi mata ni asal makna dia bila. Kam berapa? Kaifa bagaimana? Ayu apa?
Mana di antara, yakni apa ni, tergantung kalimat setelahnya. Macam tadilah kita jumpa ayun juga kan. Jadi ayun ni boleh berbagai makna, cuma tergantung ayat dia macam mana. Lepas tu ayana. Ayana ni pun makna dia bila juga. Ana dari mana ataupun bagaimana. Aina di mana. Lima ataupun limaza makna dia mengapa. Okey. Jadi kalau kita tengok ni, ini jumlah biasalah. Hamzah ni huruf istifham. Cuma dekat sini ayu ni. Ayu ni selepas dia adalah mudhafun ilaih. Ayu kita, ayya kitabin taqra'u. Kitab apa yang kamu baca? Ini kan soalan-soalan istifham. Ini semua istifham punya ayat lah, jumlah soalan. Okey. Itu sajalah. Cuma istifham ni dia hanya untuk bagi tahu kita huruf-huruf istifham dan juga makna dia. Makna dia. Jadi kalau saya boleh cubalah baca balik cuma nanti petang kita akan ulang balik lah huruf-huruf istifham. Jadi huruf dia yang mana? Hal aman man zama maza aina anna ayyana mata kam kaifa ayya limaza. Hal aman man zama maza aina anna ayyana mata kam kaifa ayya limaza. Itulah dia. Nanti insyaAllah petang nanti waktu kelas lintas nanti saya ulang baliklah bab istifham. Jadi lepas tu dia kata dekat latihan, sebutkan huruf dan isim istifham dan bagi contoh. Ini insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan boleh buat kat rumah. Lepas tu dia kata cari istifhamnya. Hal al-ikhtibaru fi syahri Sya'bana. Makna dia apa? Adakah ujian itu di bulan Sya'ban? Jadi dia kata cari istifham dia. Mana huruf istifham dia? Huruf istifham dia adalah hal. Makna dia adakah. Yang apakah tadi tu pun daripada bahasa Indonesia lah. Kalau bahasa Melayu dia adalah adakah. Jadi itu adalah pembahasan istifham. Jadi Ustaz nak sambung ke isim fi'il terus ke? Esok je Jadi ada penambahan daripada Ustaz? Tambahan penerangan daripada Ustaz Agong bab isim istifham Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Okey Baiklah, jadi selanjutnya iaitunya isim istifham. Isim istifham. Isim istifham ni taklah begitu susah dan juga taklah begitu mudah. Okay. Dia sedang-sedang saja. Okey. Isim istifham Kita ambil contoh dia yang paling senang dulu. Yang aina dulu. Aina abuka. Ini pertama paling senang dulu ya. Yang nombor dua. Man fa'ala hadha. Nombor dua,
Okey, ini sajalah kita ambil. Kita ambil. Yang pertama, aina abuka. Aina dengan abuka. Okey. Aina ni, ini isim ya. Sebab kan huruf adatul istifham tu dia ada dua. Ada yang isim, ada yang harf, ada yang huruf. Huruf tu hamzah dengan hal. Sekarang isim Ismul istifhami. Ni isim istifham. Isim istifham. Dia mabni ya. Mabniyun. Mabni ala apa? Alal fathi. Tengok yang terakhir dia, baris terakhir dia. Alal fathi. Keadaan dia macam mana? Dia sebagai mubtada' ke, sebagai rafa' ke? Ni isim di awal ayat. Apa Nabil? Isim di awal ayat. Kalau yang ni bukan mubtada' dia. Sebagai apa di sini ni? Tengok kepada jawaban dia. Kalau ditanya, kalau Ustaz tanya aina abuka, jawaban dia apa? Macam mana jawaban dia? Agak-agak dia lah. Aina abuka? Abi fil fasli. Fil fasli itu jadi apa dia jawab fil fasli tu? Fil fasli tu apa i'rab dia? Khobar. Sebab tu yang aina ni adalah khobar. Cuma dia khobar muqaddam. Jadi dia fi mahalli, dalam keadaannya fi mahalli raf'il al khabar al muqaddam. Okey. Lepas tu abuka jadi apa? Sebabkan ini khabar muqaddam, ini mubtada muakhara. Betul Ustaz Sultan? Okey. Mubtada muakhar. Kalau mubtada dia mesti rafa. Kita sebutlah dia marfu. Tanda rafa dia apa? Sini ni sebab abuka ni kan al-asmaul khamsah. Muka surat 20. Al-asmaul khamsah rafa dia dengan waw ya, al-waw. Dah macam tu saja. Ka ni apa dia? Ayah kamu. Tadi kita dah cakap kepunyaan. Kalau kepunyaan dia sebagai mudhaf ilaih ya. Ni mudhaf ilaih ka ni ya. Ka ni mudhaf ilaih. Tapi dia domir Ustaz. Okey, kita sebut dia domir dulu. Jangan terus mudhaf ilaih. Domir mabniun alal fathi fi mahalli jar mudhaf ilaihi. Fi mahalli jar mudhaf ilaih. Sebabkan dia sebagai jar, sini kan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih i'rab dia jar fi mahalli jarri mudhafin ilaih. Okey. Samalah macam tadi tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan belumlah faham, nanti insya-Allah kita akan berterusan macam ni cara nak i'rabkan dia. Okey. Kalau yang ni macam mana pula? Man fa'ala hadha. Man ni isim istifham, sama dia. Isim istifham. Isim istifham mabni ala as-sukun. Mabni ala sukun ya, sebab sukun di akhiran dia. Sekarang dia dalam keadaan apa? Nabil, kalau saya tanya man fa'ala hadha, jawapannya macam mana? Fa'ala syahih hadha, macam tu kan? Syahih tu sebagai apa dia? Sebagai fa'il. Jadi isim istifham sini ni dia sebagai fa'il. Jadi dia fi mahalli raf'il fa'il. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kan nak tahu fi mahalli tu, tengok jawaban dia lah. Okey, fi mahalli raf'il fa'il. Yang ni fa'ala ni apa dia? Fa'ala fi'il madi. Macam biasa. Mabni ala al-fathi. Mabni ala al-fathi. Hadza jadi apa? Siapa yang melakukan ini? Melakukan ini. Ini tu jadi maf'ulun ulum bi. Hadza kan sebelum dah belajar ismul isyarah kan? Isyarati mabniun ala
as-sukuni. Kenapa sukun pula Ustaz? Tengok baris akhir dia, tuan-tuan dan puan-puan. Alif ni sukun. Ini adalah sukun. Fi mahalli apa dia? Tadi kita cakap fi mahalli nasab maf'ul bih. Macam tu melakukan akan ini. Jadi akan ini itu kan maf'ulun bih. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Inilah agak-agak dia. Jadi i'rab untuk ismul istifham ataupun yang sama ada yang ni dua ni, itu tengok kepada jawaban dia. Kalau kita tahu jawaban dia, maksud dia apa? Apa yang diinginkan oleh man ni? Yang diinginkan di sini kan fa'il. Sini ni apa yang diinginkan sini? Yang diinginkan di sini kan adalah keterangan tempat. Keterangan tu kan khabar. Okey, itu sajalah. InsyaAllah sekejap lagi kita akan mendengarkan syarahan daripada Ustaz Farid. Okey, itu saja dulu. Terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan. Sekejap lagi Ustaz Farid akan membersamai tuan-tuan dan puan-puan dalam pelajaran saraf atau tasrif. Semoga tuan-tuan dan puan-puan tetap semangat mengikut serta pengajian kita pada pagi hari ini. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita akan masuk dalam bab baru pada hari ini, iaitu pada muka surat ke-39. PL yang kita nak bincangkan hari ini adalah PL 3+2. 3 tambah 2, iaitu huruf PL asalnya 3 huruf, yang 2 huruf lagi tambahan. Di mana ya? Kita lihat muka surat 39. Okey. Tafa'ala yatafa'alu, fi'il sahih. Okey. Alhamdulillah. Tafa'ala yatafa'alu, di manakah penambahan 2 huruf tersebut? Ni kena highlight kan. Yang pertama huruf ta, dan yang kedua pada huruf ain. Sebab ain tu ada 2 tu. Jadi maknanya ain huruf ta satu penambahan, huruf ain huruf yang kedua. Jadi 2 huruf tambahan. Kemudian kita terus melihat kepada makna dulu. Untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fi'il ni fi'il madhi, mudhari', masdar mimi, fa'il, maf'ul, isim fa'il, isim maf'ul, semuanya adalah decentralized kan, diseragamkan, tak akan berubah sampailah ke hari kiamat nanti. Begitulah wazannya, barisnya. Melainkan majhul sedikit berubah pada madhi dan mudhari'. Majhul ni makna ayat pasif lah, ini ayat aktif. Kita lihat tafa'ala, tabahhara. Tabahhara maknanya menjadi luas, menjadi luas, mendalam, menjadi lautan. Tabarrada makna menjadi sejuk. Tabarraka makna mengambil barakat, mengambil berkat. Tabassama makna tersenyum. Tajallada makna bersabar. Tajammada makna menjadi beku. Tajahhaza makna apa? Makna tajahhaza makna bersiap-siap.
Tadabbara makna tadabbur, makna fikir. Tadabbur dalam bahasa Melayu pun tadabbur juga. Tarabbasa makna menanti-nanti, ta'allama adalah belajar. Semua ini tuan-tuan, puan-puan adalah mufradat vocabulary yang tuan-tuan perlu hafal dan ingat. Ingat semua fi'il-fi'il yang kita bincangkan dulu sampailah sekarang, insya-Allah. Itu pun sebenarnya sudah cukup untuk permulaan bagi tuan-tuan. Sebelum masuk dengan verb yang lebih panjang, lebih detail, pecahan dan sebagainya. Sebelum kita pergi kepada latihan, suka saya hiburkan tuan-tuan dengan dendangan daripada pelajar-pelajar kita atas wazan tafa'ala yatafa'alu fi'il sahih. Nanti insya-Allah kita akan masuk di sana ada fi'il naqis. Okey. Dipersilakan fal yatafaddalu mashkurin. InsyaAllah kita buka pada muka surat yang ke-39, buku Tasrif dan I'lal Al-Fatih. Ni bab baru pada level yang ketiga, bab tafa'ala yatafa'alu bina' sahih. Okey. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa zaka mutafa'alun tafa'ala tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun tafa'ala tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun tabahara yatabaharu tabahuran mutabaharan fahuwa mutabahirun wa zaka mutabaharun tabahar la tatabahar mutabaharun mutabaharun tabahar la tatabahar mutabaharun mutabaharun tabarrada yatabarradu tabarrudan mutabarradan fahuwa mutabarridun wa zaka mutabarradun tabarrad la tatabarrad mutabarradun mutabarradun tabarrad la tatabarrad mutabarradun mutabarradun tabarraka yatabarraku tabarrukan mutabarrakan fahuwa mutabarrikun wa zaka mutabarrakun tabarrak la tatabarrak mutabarrakun mutabarrakun tabarrak la tatabarrak mutabarrakun mutabarrakun tabassama yatabassamu tabassuman mutabassaman fahuwa mutabassimun wa zaka mutabassamun tabassam la tatabassam mutabassamun mutabassamun tabassam la tatabassam mutabassamun mutabassamun tajallada يتجلد تجلدا متجلدا فهو متجلد وذاك متجلد تجلد لا تتجلد متجلد متجلد تجلد لا تتجلد متجلد متجلد تجمد يتجمد تجمدا متجمدا فهو متجمد وذاك متجمد تجمد لا تتجمد متجمد متجمد تجمد لا تتجمد متجمد متجمد تجهز يتجهز تجهزا متجهزا فهو متجهز وذاك متجهز تجهز لا تتجهز متجهز متجهز تجهز لا تتجهز متجهز متجهزون تدبر يتدبر تدبرا متدبرا فهو متدبر وذاك متدبر تدبر لا تتدبر متدبر متدبر
تدبر لا تتدبر متدبر متدبر تربص يتربص تربصا متربصا فهو متربص وذاك متربص تربص لا تتربص متربص متربص تربص لا تتربص متربص متربص ما يتعلم تعلما متعلما فهو متعلم وذاك متعلم تعلم لا تتعلم متعلم متعلم تعلم لا تتعلم متعلم متعلمون. Alhamdulillah, itu sedikit sebanyak dendangan untuk permudahkan kita hafal. Okey, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terus kita pergi kepada latihan yang pertama. Ustazi mutabahhirun fi tafsiri. Okey. Ustazi mutabahhirun fi tafsiri. Ustazi maksudnya ustazku. Mutabahhirun adalah ismul fa'il. Ismul fa'il daripada tabahhara yatabahharu, tabahhuran mutabahharan. Mutabahhirun adalah ismul fa'il daripada tabahharu, iaitu tabahhara itu menjadi lautan. Ustazku ni menjadi lautan dalam ilmu tafsir, mana mendalam. Banyak ilmu dia mengenai dengan tafsir. Ightasala as-sahihu litabarrudi. Pelancong mandi. Litabarrud adalah untuk menjadi sejuk, untuk menjadikan ia sejuk. Tabarrada ya tabarrudi tabarrudan. Tabarrud adalah ismul masdar daripada tabarrada ya tabarrudu. Tabarraka bi khidmatil awliya. Ambillah berkat, kamu carilah berkat. Carilah berkat, ambillah berkat dengan berkhidmat kepada awliya, wali-wali. Tabarrak adalah fi'lul amar daripada tabarraka ya tabarraku tabarrak. Yang keempat, la tatabassam bi ghairi sababin. Janganlah kamu senyum tanpa sebab. Okey, la tu la nahi. Nombor 5, kana Abu Bakrin rajulan mutajallidan. Abu Bakar adalah lelaki yang sabar. Mutajallidan, yang bersabar. Tajallada ya tajalladu tajallud. Mutajallid adalah ismul fa'il. Nombor 6, tajammada. Tajammudu. Tajammudu tu nak baca macam mana? Tajammudu ke tajammada? Tuan-tuan, kalau baca tajammada dia fi'il. Kalau fi'il lepas dia kena ada fa'il baris depan. Tapi di sini tak boleh jadi fa'il, jadi baris bawah mudhafun ilaih. Bila mudhafun ilaih maknanya dia isim lah, tu sebelum dia mudhaf. Isim. Al-fikrati mudhafun ilaih. Al-fikrati apa? Mudhafun ilaih. Bila mudhafun ilaih sebelum dia mudhaf. Mudhaf masalah isim. Ismul masdar. Okey. Tajammudul fikrati mudirrun li hayatil ummah. Itu bekunya, menjadi beku, menjadi jumud. Menjadi jumud. Pemikiran itu, pemikiran yang menjadi jumud itu adalah memudaratkan bagi kehidupan ummah. Okey, tajammud adalah ismul masdar. Tajahhazu lil jihad, tajahhazu lil jihad fi sabilillah. Fi'il amar, kamu bersiap siagalah untuk berjihad di jalan Allah. Tajahhazu, dia fi'il adalah fi'il apa? Fi'il amar. Dia sebenarnya tajahhazu ni dia boleh dua tau. Fi'il mudhari' pun boleh tajahhazu. Fi'il madhi pun boleh. Fi'il mudhari' tak boleh. Fi'il madhi, fi'il amar. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tajahhaza fi'il madhi. Kalau jamak dia hum, tajahhazu.
Fi'il amar jamak dia antum tajahazu. Benda yang sama. Okey? Cuma terjemahannya agak berbeza. Kalau tuan-tuan kata tajahazu lil jihad, mereka bersiap siaga untuk berjihad di jalan Allah. Tapi kalau digunakan tajahazu, dimahmulkan, diletakkan di atas fi'il amar, maka maksud dalam tu bukan dhamir hum tetapi dhamir antum, iaitu kamu. Kamu semua bersiap siagalah untuk berjihad di jalan Allah. Nampak perbezaan dua? Tajahazu fi'il madhi maknanya mereka bersiap siaga. Tajahazu fi'il amar maknanya kamu bersiap siaga. Jelas? Nombor 8, iqra' al-Qur'ana mutadabbiran. Kamu bacalah Quran dalam keadaan kamu bertadabbur. Mutadabbiran ni adalah ismul fa'il. Sirah bentuk design dia adalah ismul fa'il daripada tadabbara yatadabbaru tadabburan mutadabbiran fahuwa mutadabbirun wa dhaka mutadabbarun tadabbar la tatadabbar mutadabbarun mutadabbarun tadabbar la tatadabbar mutadabbarun mutadabbarun. Okey. Nombor 9, tatarabbas la tatarabbas ila al-ghad. Janganlah kamu tunggu, kamu nanti sampai ke esok, jangan. Tarabbasu ya tarabbasu. La tatarabbas. Maknanya adalah fi'il madhi, fi'il mudhari' yang mana fi'il mudhari' la tersebut adalah la nahi, maka dimatikan. Fi'il mudhari' tadi dijazamkan la tatarabbas. Yang ke-10 tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'allam fa innal ilma yusilu sahibahu ilal jannah. Kamu belajarlah oleh kamu. Daripada fi'il apa tu? Ta'allama yata'allamu ta'alluman muta'allaman fahuwa muta'allimun wa dhaka muta'allamun ta'allam la tata'allam muta'allamun muta'allamun ta'allam la tata'allam muta'allamun muta'allamun. Okey, cukup. Kita terus masuk dalam bab yang terakhir. Dalam masih wazan yang sama, tafa'ala yatafa'alu, tapi untuk fi'il naqis. Untuk pengetahuan tuan-tuan, bagi pengalaman pelajar-pelajar kita yang sebelum ini, alhamdulillah fi'il yang sahih yang tak ada huruf illat amat berkesan. Tapi lemahnya pelajar-pelajar kita di atas fi'il huruf illat, yang fi'il naqis. Kalau suruh dia tasrif akan sangkut. Tak boleh dengan tasrif dengan baik. Sebab itulah saya tekankan tuan-tuan sekarang ini. Tuan-tuan, nombor 4 muka surat nombor 40, maka setiap fi'il naqis, fi'il mudha'af, fi'il yang ada huruf illat ini, berhati-hatilah dia dan pekalah terhadap setiap sirah yang datang. Kerana dia mainkan peranan bila kita ingat perkataan-perkataan ini, insya-Allah taala pada perkataan-perkataan yang lain yang sama wazannya seperti ini, mudah bagi tuan-tuan kerana dia ada sedikit perubahan. Tak seperti huruf sahih, dia mudah. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, suka saya sebutkan nota kaki di bawah. Masdarnya jika dalam keadaan rafa' atau jar tidak ada alif lam, maka ianya dibuang. Boleh Apa tu? Masdar. Di mana masdar ta'addi? Makna bila tuan-tuan baca ta'addi boleh ada ya, ta'addi, ta'ain dal ya, ta'addi boleh. Ataupun tuan-tuan baca buang ya terus, ta'addi boleh. Contoh, tengok contoh di bawah ni. Al-ilmu la yanalu. Tunjuk al-ilmu la yanalu bitamannin.
orang yang berilmu, knowledge itu tidak dapat dengan bercita-cita semata-mata, kena pengorbanan. Kena dengan pengorbanan. Okey. Jadi di sini nak bagi tahu bitaman nin boleh ataupun bitaman ni, dia tak kaya boleh. Sebab tu dia kata sini masdar, ismul masdar jika dalam keadaan rafa' ataupun jar. Jika dalam keadaan rafa' atau jar dan tidak ada alif lam, maka ianya dibuang. Tak ada alif lam. Alif lam tak ada. Dia dalam keadaan rafa'. Apa rafa'? La yanalu bitamannin. Dia tak rafa', ada jar ataupun jar. Jadi sebab dia huruf jar ni, jadi majrur sebab berlaku selepas huruf jar, bitamannin. Maka dibuangkan ya, dibuangkan alif lam. Okey. Kita minta pelajar-pelajar kita cuba denangkan lagu daripada ta'adda. Habis. Baik, kita buka pada muka surat yang ke-40, buku Tasrif dan Ilal Al-Fatih. Ni adalah bab tafa'ala yatafa'alu binat nakis. Ta'adda yata'adda ta'adiyan muta'addan fahuwa muta'addin wa zaka muta'addan. Ta'adda la tata'adda muta'addan muta'addan. Ta'adda yata'adda ta'adiyan muta'addan fahuwa muta'addin wa zaka muta'addan. Ta'adda la tata'adda muta'addan muta'addan. Tabanna yatabanna tabaniyan mutabannan fahuwa mutabannin wa zaka mutabannan. Tabanna la tatabanna mutabannan mutabannan. Tajalla yatajalla tajaliyan mutajallan fahuwa mutajallin wa zaka mutajallan. Tajallala tatajalla mutajallan mutajallan. Yataharra tahariyan mutaharran fahuwa mutaharrin wa zaka mutaharran. Taharra la tataharra mutaharran mutaharran. Tahalla yatahalla tahliyan mutahallan fahuwa mutahallin wa zaka mutahallan. Tahallala tatahalla mutahallan mutahallan. Tarajja yatarajja tarajiyan mutarajjan fahuwa mutarajjin wa zaka mutarajjan. Tarajjala tatarajja mutarajjan mutarajjan. Tazakka yatazakka tazakiyan mutazakkan fahuwa mutazakkin wa zaka mutazakkan. Tazakka la tatazakka mutazakkan mutazakkan.
تصدى يتصدى تصديا متصدى فهو متصد وزكى متصدا تصدى لا تتصدى متصدا متصدا تغنى يتغنى تغنيا متغنى فهو متغني وزكى متغنى تغنى لا تتغنى متغنى متغنى تمنى يتمنى تمنيا متمنى فهو متمن وزكى متمنى تمنى لا تتمنى متمنى متمنى Okey, alhamdulillah kita terus kepada latihan. Okey, tuan-tuan tengok latihan seperti mana kita tak lihat mana lagi, kita lihat mana dulu. Ta'adda makna melampau. Ta'adda ya ta'adda. Ta'adda makna terlaksana, menunaikanlah macam adaan tu tunai. Terlaksana sampai pun boleh menunaikan, tertunai. Tabanna ya tabanna makna menjadikan anak angkat. Tajalla ya tajalla makna tampak, nampak jelas. Taharra ya taharra makna menyelidiki. Okey. Tahalla ya tahalla makna berhias. Tarajja, taharra ni makna mencari. Kan Nabi kata taharru. Taharrau. Carilah kamu, carilah malam Lailatul Qadar. Taharrau. Tahalla berhias, taraja mengharapkan, tazakka membersihkan, menyucikan. Tasadda maknanya menghadapi, ataupun melawan. Taghanna makna menyanyi, menjadi kaya pun boleh taghanna. Tamanna berangan-angan. Okey, kita lihat perkara yang pertama, waman yata'adda hududallah. Waman yata'adda, asalnya ada ya tu, yata'adda, tapi dibuang sebab ada man tu. Yata'adda adalah fi'il mudhari'. Okey. Yang kedua, yata'adda, ada ya balik, kembalikan balik ya, sebab tak ada apa-apa yang boleh menghilangkannya, tak ada sebab yang boleh menghilangkan ya. Fi'il mudhari' juga. Yang ketiga, tabanna halimata, kamu ambillah Halimah sebagai anak angkat. Tabanna ya tabanna. Tabanna adalah fi'il apa? Fi'il amar. Nombor 4, tajalla ghadabuka fi wajhika, telah jelas, telah nampak kemurkaan kamu, kemarahan kamu di muka kamu. Okey. Nombor 5, la taqdil amra qabla taharri anhu. Jangan kamu putuskan satu perkara sebelum menyelidiki mengenai perkara tersebut. Taharri adalah ismul masdar daripada taharra ya taharra, taharriyan. Okey. Nombor 6, yajibu ala kulli insanin at-tahalli bi husnil khuluqi, mana berhias. At-tahalli, tahalli adalah ismul masdar daripada tahalla ya tahalla, tahalliyan. Okey. Nombor 7, ana apa ni? Tarajja, mutarajjin. Ana mutarajjin wusula khabari ila zaujati bi sur'atin. Aku mutarajjin, mengharapkan. Okey. Aku mengharapkan supaya berita sampai kepada isteriku dengan cepat. Okey. Tonton jelas mengenai dengan perkara yang kita sebutkan tadi. Mutarajjin ismul fa'il, daripada taraja ya taraja, tarajjian.
Kemudian man tazakka nafsahu minar radha'il 'asha kariman mahmudan. Tazakka adalah fi'il madhi. Siapa yang telah menyucikan dirinya? Tazakka. Tazakka ya tazakka. Cuma jangan keliru tau. Untuk fi'il mudhari' dia ada tambahan, untuk kalau fi'il mudhari' dia ada penambahan jadi 2 ta. Nampak Macam ta'adda jadi ta'adda. Jadi ta'adda tu bukan fi'il mudhari', ta'adda tu fi'il madhi, ta'adda tu fi'il mudhari'. Nombor 9, intasara al-muslimuna fi tasaddil kafirin. Tasaddi ismul masdar, kerana selepas daripada huruf jar maka majrur perlu diletakkan ismul masdar. Nombor 10, tataghanna ummi wa faridatu. Telah menyanyi ibuku dan juga Faridah, ataupun telah menjadi kaya lah ibuku dan juga Faridah. Okey. Sebagai pengetahuan yang terakhir, sebagai menutup tirai pengajian kita pada pagi yang mulia ini, tuan-tuan perlu tahu dalam fi'il mudhari', present tense, fi'il mudhari' yata'adda, yata'adda, yatabanna, kalau diletakkan tata'adda, tatabanna, maka pada fi'il mudhari' bila bertemu 2 ta maka harus untuk dibuangkan 1 ta berpada dengan 1 ta. Boleh faham Contohnya tuan-tuan tengok. Tunjuk sikit contoh. Pada fi'il mudhari'. Ta'adda. Ta'adda fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari' ta'adda. Ada 2 ta. Ta'adda. Jadi dalam bahasa Arab hukumnya harus membuangkan 1 ta. Jadi ta'adda. Tuan-tuan selalu baca dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh. Nampak? Tanazzalu tu fi'il mudhari' asalnya tatanazzalul malaika. Maka ada 2 ta. Sebab kalau 1 ta jadi fi'il madhi, tanazzala. Al malaikatu jadi fa'il. Jadi bila sebut tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Tanazzalul tanazzalu maknanya asalnya 2 ta adalah tatanazzalu. Hukumnya harus dibuang. Banyak dalam Quran begitu Untuk PL, untuk PL amar 2 step saja. Kita lihat Kita lihat papan putih. Contohnya saya bagi 1 contoh cukuplah. Tak perlu banyak Ta'adda. PL amar diambil daripada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ya ta'adda. Nampak 2 step je perlu. 2 step saja perlu. Step yang pertama adalah dihazafkan huruf mudhara'ah. Apa? Hazaf huruf al-mudhara'ah. Mana dia tu huruf mudhara'ah? Ya. Yang kedua adalah hazafkan huruf illat. Dah. Ta'adda. Okey? Itulah fi'il amar. Mudah je. 2 step saja. Begitulah tuan-tuan. Kiaskan, samakan hukumnya dengan PL yang selepas dia yang disebutkan dalam buku ini, seperti mana PL ta'adda, tabanna, tajalla dan seterusnya. Sebelum menutup tirai pengajian kita pada pagi ini, telah selesai kita 3 PL yang 3 huruf tambah 2 huruf, jadi 5 huruf, iaitu penambahan pada ta-nya dan juga pada ainnya. Nanti kita akan belajar keesokan harinya insya-Allah PL yang 3 plus 2. 3 plus 2. 3 PL yang huruf PL asal, 2 PL penambahan tapi tempat yang berbeza.
pertama ta sama, yang kedua bukan pada ain tetapi pada alif. Sebelum tu kita minta pelajar kita nyanyikan dalam 5 wazan pada muka surat 42 untuk menceriakan suasana pagi yang penuh keheningan ini. Dipersilakan. Ya. Bismillah. InsyaAllah kita buka pada muka surat 42 pada buku Tasrif dan Ilal Al-Fatih. InsyaAllah. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa zaka mutafa'alun tafa'alla tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun tafa'alla tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun tabahatha yatabahasu tabahusan mutabahasan فهو متباحث وذاك متباحث تباحث لا تتباحث متباحث متباحث تباحث لا تتباحث متباحث متباحث تبارك يتبارك تباركا متباركا فهو متبارك وزكى متبارك تبارك لا تتبارك متبارك متبارك تبارك لا تتبارك متبارك متبارك عادوا تباعدا متباعدا فهو متباعد وزكى متباعد تباعد لا تتباعد متباعد متباعد تباعد لا تتباعد متباعد متباعد تباغض يتباغض تباغضا متباغضا فهو متباغض وزكى متباغض تباغض لا تتباغض متباغض متباغض تباغض لا تتباغض متباغض متباغض يتجاذب تجاذبا متجاذبا فهو متجاذب وزكى متجاذب تجاذب لا تتجاذب متجاذب متجاذب تجاذب لا تتجاذب متجاذب متجاذب. Jadi insya-Allah kita akan bertemu pada keesokan hari. Tuan minta maaf di atas terkasar bahasa ataupun tersalah dalam penyampaian. Tuan-tuan yang baru melajari pengajian kita boleh melajari Facebook kita Pusat Tahfiz At-Taqwa ataupun melajari YouTube kita Pusat Ilmu At-Taqwa. Kita akan bertemu lagi insya-Allah pada keesokan hari. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.